صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نور، أنت إنسي وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan yang baik, kemudian diizinkan pula kepada kita untuk hadir pada malam ini dalam majlis ilmu ceramah khas sempena Maulid Rasul yang kita kira hari ini sebagai hari yang istimewa memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati seluruh ahli lembaga takfir masjid dan yang dirahmatikan bagi saya menunjukkan Fadil Profesor Maria Dr. Farid Rabi bin Abdullah, Datuk-datuk dan datuk sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk malam ini tuan-tuan, rindu semakin jauh. Apa yang dimaksudkan dengan rindu? Apa pula yang dikatakan semakin jauh? InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini tajuk ini akan dikupas oleh Fadil Ustaz Farid Rabi yang saya kira kita semua kenal. Kebiasaan kita tengok di kaca TV, di forum perdana, dan alhamdulillah tuan-tuan, yang paling pentingnya Fadil Ustaz ni jiran kita. Saya ingat ni kali kedua Ustaz. Betul. Kali kedua Ustaz hadir ke masjid itu. Alhamdulillah, rahmat juga untuk kita tuan-tuan. Sebelum saya buka tuan-tuan, insyaAllah selepas kita solat Fadil Isyak nanti, lepas selesai ceramah, pihak masjid ada menyediakan sedikit makanan untuk muslim, tapi di rumah ada tuan-tuan, kita masih lagi dalam mokok untuk saya insyaAllah. Jadi saya tak ada untuk bahasa cakap panjang.
InsyaAllah mudah-mudahan dengan hadir di pada malam ini kita dapat belajar, kita dapat pengisian, dan mudah-mudahan dengan hadir kita pada malam ini akan terbit rasa cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Jadi insyaAllah apabila akan masuk, saya menjemput ceramah khas kita pada malam ini pada Profesor Bahaya Dr. Farid Abdullah untuk menyampaikan ceramah Maulid Rasul dengan tajuk Rindu Semakin Jauh. Kalau kita bersyukur. Kena pakai mask? Hah? Boleh buka? Kus 8-11 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani farduduhu ilayya 'inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Amma ba'd. Terima kasih saya rakamkan kepada saudara pengacara majlis, seterusnya kepada tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa pentadbiran Masjid Bukit Mahkota, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Jauh saya datang, tuan-tuan. Jauh. Sebelah aja, jiran. Jadi pertamanya kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat lain dekat akhirat mereka akan mencemburui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tuan-puan, ibu ayah, kita ni menjadi umat akhir zaman. Kita ni dikategorikan sebagai umat akhir zaman. Walaupun akhir zaman, ibu ayah percaya tak kita di mahsyar nanti kita akan berada di rombongan yang pertama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan. Walaupun kita akhir zaman, daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dekat akhirat besok kita duduk di we will lead, kita akan lead. Umat-umat lain akan berada di belakang. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membenarkan siapa-siapa masuk syurga sebelum umat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk syurga. Itu kemuliaan yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu keistimewaan yang tidak diberi kepada mana-mana nabi lain, iaitu syafaat. Disebut sebagai syafaatul uzma, syafaatul uzma. Satu cerita yang saya baca dalam kisah yang kehidupan Nabi di Mekah ni. Ada satu hari Nabi duduk bersandar di Kaabah, tiba-tiba Nabi menitiskan air mata. Nabi menangis, Rasulullah menangis. Jibril turun jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Rasulullah, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan tuan menangis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Ya Jibril, qara'tu qawlallah ala lisani Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Yang bermaksud, wahai Jibril, aku telah membaca firman Allah atas lisan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang berbunyi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Yang bermaksud, siapa-siapa yang ikut aku, dia adalah pengikut aku. Siapa-siapa yang engkar kepada aku, engkau adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Kata Nabi Ibrahim AS. Baik. Begitu juga wahai Jibril, qara'tu qawlallahu ta'ala ala lisani Isa bin Maryam. Aku juga telah membaca ayat yang merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam ke atas umat dia.
In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang bermaksud Nabi Isa beritahu kepada Allah, sekiranya ya Allah engkau mengazab mereka, itu adalah hak engkau, sedangkan mereka adalah makhluk-makhluk engkau, hamba-hamba engkau. Sekiranya engkau memilih untuk beri keampunan, wa in taghfir lahum, sekiranya engkau memilih untuk beri keampunan ke atas mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau adalah Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca dua ayat ni, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, seolah-olah Allah macam beri gambaran keampunan ke atas umat Nabi Ibrahim dan juga umat Nabi Isa alaihi salam, iaitu Bani Israel yang ikut Nabi Isa alaihi salam. Timbul persoalan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah ada janji untuk umat Nabi Ibrahim, sudah ada janji untuk umat Nabi Isa, famadha an ummati? Apa nasib umat aku wahai Jibril? Belum ada ayat seumpama itu yang menjanjikan sesuatu untuk umat aku. Sebab itu aku menangis. Jibril alaihi salam, dia tidak ada immediate answer. Dia tidak ada jawapan segera. Jibril alaihi salam kena naik langit dulu, jumpa Allah. Muhammad mengadu ni, tanya ni, apa aku nak bekalkan, apa aku nak sampaikan. Jibril naik atas, bawa turun wahyu. Pendek je tuan-tuan. Ayat keempat surah Ad-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Simple je. Wahai Muhammad, kelak Tuhan kau akan berikan kepada engkau sesuatu kurniaan dan pasti engkau akan gembira dan redha dengan pemberian tersebut. Simple je. Kita baca kan? Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat kelima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang Tuhan akan bagi ni? Apa dia? Kita membaca tafsir. Di antara tafsir yang menjelaskan ayat itu, yang diberikan itu apa dia? Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib, beliau sebut wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yang Allah janji nak bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat kelima surah Duha, tidak lain tidak bukan ialah syafaat. Ialah syafaat. So tuan-tuan, ada pemberian yang ketiga, iaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca beberapa karya mengenai syafaat ini. Di antara karya yang menarik minat saya ialah apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Al-Farahi. Beliau kata syafaat ini betul recommendation, Nabi akan memberikan recommendation pada siapa-siapa yang Nabi mahukan. Kita biasa faham sebagai recommendation. Tuan-tuan tahu tak? Kita semua ada peruntukan untuk dapat syafaat. Semua kita ada peruntukan. Every single of us entitled untuk dapat syafaat. Semua. Layak tak layak cerita lain. Betul kan? Entitled cerita lain. Layak tak layak cerita lain. Melayakkan diri untuk dapat syafaat cerita lain. Baik. Beliau sebut, iaitu doa dan istighfar Nabi. Itulah syafaat. Sebab Allah tak tolak doa Nabi, tak tolak istighfar Nabi di atas kita. Kan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bila ada kesempatan jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah doakan untuk kami, wahai Rasulullah mintakan keampunan untuk kami, wahai Rasulullah. Mereka semua dah dapat dah, sahabat-sahabat ni dah dapat dah. So mereka telah pun mengecapi syafaat tersebut masa mereka hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat kita yang datang akhir zaman ini, kita tiada peluang. Kita tidak berpeluang untuk menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Allah simpan syafaat itu untuk kita dekat akhirat. Supaya kita tak berujah. Mana boleh macam ni, diorang dapat, kami tak dapat. Kami dah lah jauh daripada Nabi 1600 tahun. Kami tak sempat jumpa Nabi. Kalau kami sempat jumpa Nabi, mesti kami pun ada peluang. Supaya tak ada suara-suara sedemikian, Tuhan bagi syafaat. Setiap kita akan dibawa jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layak tak layak itu soal kedua.
Layak tak layak itu soal kedua. Bila diberi syafaat, bila entitled bila untuk dapat syafaat, maka senanglah yang cerita lain pula. Lalu titian sirat dengan Nabi SAW, sebelum sampai titian sirat dibawa dulu ke telaga Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kan ayat inna a'tainakal kautsar, Kautsar, telaga Kautsar. Ataupun dalam hadis-hadis disebut haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa-siapa yang berhak dapat syafaat ni akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi minum air dekat telaga tersebut. Air dia lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada kasturi. Bejana-bejana yang disediakan, bejana maksudnya ini gelas tuan-tuan kan. Bejana ni dia macam mangkuk sup tu, itu dipanggil bejana. Mangkuk sup kan, biasa kita makan sup kan, kecil-kecil kita makan apa laksa, itu dipanggil bejana. Bejana yang disediakan di keliling telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada bintang yang bertaburan di langit. So tak ada rebut lah. Tak ada berebut-rebut, tak ada. Jadi semua orang dapat minum. Dan ada pula yang penjaga telaga Kautsar. Hanya ada orang-orang tertentu saja dilepaskan dan ada yang tidak diberikan lalu di situ. Dihalau, diherdik. So tengoklah. So siapa mereka? Mereka yang selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaksimum mungkin. So itu di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya 2-3 hari ni saya duk baca surah At-Taubah ayat hujung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lama saya fikir, saya baca, saya kata ya Allah, begitu di hujung surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala bawa ayat itu sebagai penutup dan juga satu sajian mengingatkan saya dan ibu ayah sekalian akan perjuangan, pengorbanan, keikhlasan, kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan lihat ya. Laqad ja'akum. Kalau kita belajar bahasa Arab, laqad sesungguhnya. Dua-dua sesungguhnya. La pun nak kata sesungguhnya, qad pun nak kata sesungguhnya. Dia taukid itu dia nak memperkukuhkan berganda. Sesungguhnya benar, sebenar-benarnya. Ja'akum. Perkataan ja'a dalam Al-Quran, Tuhan tak guna kalau benda tu tak susah. Tuan-tuan bacalah Quran. Ja ni, lepas ja'a, tuan-tuan tengok apa Allah nak sebut lepas tu. Please put the attention and see. After ja'a, it's a noun. Ja'a past tense. Ja'a, apa lepas tu? Apa lepas tu? Mesti benda besar. Tak ada benda kecil. Lepas ja'a tak ada benda kecil dalam Quran. Semua benda besar. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ja'a. Idza ja'a nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Ingat datang berguling ke pertolongan tu? Berapa ramai yang meninggal, berapa ramai yang syahid, berapa ramai yang hilang kepala, berapa ramai yang hilang tangan. Betul tak? Ja'a. Kemenangan itu datang dengan penuh susah payah. Ja'akum. Rasulullah datang dengan penuh susah payah, tuan-tuan. Baginda datang dengan pelbagai pencaroba. Allah, kalau nak cerita, tak cukup masa. Lahir di kalangan masyarakat Arab Quraisy. Ayah dah meninggal dah masa pergi Madinah. Iaitu masa tu Madinah namanya Yasrib. Meninggal di situ. Lahir sebagai anak yatim. Lahir sebagai anak yatim. Cukup umur 5 tahun, ibu pula meninggal. Meratap Nabi. Nabi menangis dekat kubur ibu dia. Ummul Mukminin. Ummul Mukminin Aminah. Menangis di situ. Dekat kubur dia menangis. Budak kecil kan. Umur 5 tahun, boleh bayangkan. Ibu tinggalkan saya kepada siapa ibu? Boleh bayang tak perasaan? Budak yang umur 5 tahun. Barangkali ada yang anak umur 5 tahun, cucu umur 5 tahun. Dan kita pun pernah ada anak kecil satu ketika dulu. Betapa gembiranya dan seronoknya umur budak 5 tahun. Masa tu dia tengah petah bercakap, nak didokong, nak main, nak bergurau. Masa itulah ibu dia meninggal. Itulah tempat dia menumpang kasih. Meninggal. Susah tak? Susah.
Siapa yang pernah jadi anak yatim, dia tahulah perasaan tersebut. Susah atau tidak kehilangan ibu. Kemudian pula ketika umur 8 tahun, atuk yang jaga pula, Abdul Muttalib pula meninggal. Lepas Abdul Muttalib meninggal, dijaga pula Abi Talib. Ketika umur 8 tahun, berpindah penjagaan itu. Allahu Akbar. Susahnya hidup. Dengan pelbagai keadaan yang tersebut. Kecil-kecil kena gembala kambing, kena buat kerja. Tapi jiwa itu menjadi kental, jiwa itu jadi kuat. Dia bukan jiwa manja, jiwa yang bersedia. Sebarang kesedihan, kepiluan, siksaan, jiwa itu dah kental. Dia sudah diasuh. Jadi Rasul bukan senang. Ketika umur 40 tahun jadi Rasul. Diangkat menjadi Rasul seorang-seorang. Bukan ada tim ramai-ramai. Tak, seorang-seorang jadi Rasul. Nak suruh orang menyembah Tuhan bukan senang. Orang dah biasa dah bergelumang dengan menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nak twistkan dia orang, nak betulkan dia bukan senang. Kita ni tuan-tuan, cuba ajak orang suruh sembahyang. Kita tengok kawan kita tak sembahyang. Ada kawan saudara mara kita yang tak pakai tudung. Boleh tak senang-senang pergi cerita dengan dia supaya tudung? Ada kawan kita yang merokok, nak suruh nasihat berhenti merokok. Senang, kerja dakwah simple-simple je. Jiran kita, kita tahu. Kita kaki masjid, jiran kita tak pernah nampak pun. Boleh tak berdakwah dengan dia ajak pergi masjid? Kita sembang-sembang. Tapi keluh lidah je nak ajak dia pergi masjid. Itu kita tuan-tuan. Sebab kita rasa, kawan dia terasa hati pula. Kan dia kata aku ni alim sangat pula. Aku pun baru nak jadi baik. Kan dia kata aku pula jaga kubur masing-masing lah. Apa benda bagai. Jadi kita ada pelbagai persepsi yang kita buat andaian. Untuk tak buat kerja dakwah. So Nabi Muhammad SAW dia kena pecah barrier. Daripada menyembah berhala, menyembah Tuhan yang satu. Cuba lihat. Bila Nabi Ibrahim AS pecahkan semua berhala dalam rumah berhala, ditinggalkan satu berhala. Ditinggalkan satu berhala itu Ibnu Ashur sebut ada sebab. Boleh jadi pecahkan semua. Ditinggalkan satu. Nak beritahu Tuhan itu satu. Tapi satu itu bukan yang ini. Tuhan itu satu tapi satu itu bukan yang ini. Bila sebut satu ni, saya teringat surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Baru ni jadi kecoh kejap. Ada orang buat tafsir. Dengan maksud Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad. Katakanlah dia iaitu Muhammad dan Allah itu satu. Ada buat tafsiran-tafsiran yang tak betul. Dia walaupun ada pandangan-pandangan yang demikian, tafsir ni dia tak boleh lari daripada bahasa Arab tuan-tuan. Dia tak boleh lari daripada bahasa Arab. Saya tahu ada orang pandai bahasa Arab, lebih alim bahasa Arab, tetapi dia ada disiplin tafsir ini. Yang mana terkeluar daripada dasar bahasa Arab, maka tak boleh lah. Tuan-tuan lihat Qul huwallahu ahad. Surah itu turun untuk menjelaskan Tuhan mana satu yang korang nak sembah. Sebelum itu, ada asbab nuzul surah tu. Datang sekumpulan Arab yang terdiri daripada penyembah berhala, penyembah matahari, yang menganggap Isa itu sebagai Tuhan, yang menganggap Uzair itu sebagai anak Tuhan. Yahudi ada, Nasrani ada, Majusi ada, Quraisy pun ada. Datang sama-sama jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beritahu Nabi Muhammad, "Sif lana rabbaka ya Muhammad." Muhammad, bagi tahu kami Tuhan kau itu daripada apa? Amin zahabinhu, amin fiddatinhu, amin khashabinhu, amin nuhasinhu, min ayyi syai'in suni'a rabbuka. Tuhan kau ni dijadikan daripada apa wahai Muhammad? Daripada emas kah, daripada perak kah, daripada gangsa kah, daripada kayu kah, daripada apa? Nabi Muhammad tak jawab. Jibril turun bawa wahyu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Begini, Qul huwallahu ahad. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita kira 1, 2, 3 dalam bahasa Arab ni. Wahid, isnani, thalatha, arba'a, khamsa. Satu itu wahid. Tapi kenapa surah itu tak sebut wahid? Qul huwallahu wahid.
Katakan Allah itu satu. Tak, ayat itu bunyi qul huwallahu ahad. Dia tak guna wahid, dia guna ahad. Katakan Allah itu tunggal. Tunggal. Wahid. Ahad itu tunggal, wahid itu satu. Kalau saya kata satu, mesti ada dua. Kalau saya kata tunggal, tuan-tuan cari tak yang dua? Ya, barangkali tuan-tuan juga keliru bahasa Melayu. Contohnya, ada si fulan ini, anak dia seorang. Bila orang tanya, anak berapa orang, Ustaz? Anak saya inilah, tunggal. Agak-agaknya ada tak orang tanya lagi, kalau ini yang tunggal, yang kedua kat mana? Tanya lagi tak agaknya? Kalau tanya, memang tak reti bahasa tu. Tak tanya dah. Tunggal itu orang tak tanya dah nombor dua. Sebab itu Quran qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Katakan Allah itu Tuhan yang tunggal, Allah Tuhan yang Maha Esa, lam yalid tidak beranak, wa lam yulad tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ini tidak serupa dengan segala sesuatu, tak ada satu pun yang sama. So surah itu telah menjawab kepada kafir Quraisy, telah menjawab kepada penyembah matahari, telah menjawab kepada penyembah berhala, telah menjawab kepada golongan Nasrani, telah menjawab kepada golongan Yahudi. Komplit. Surah itu surah Al-Ikhlas. Kenapa tak namakan surah Tauhid? Surah Akidah Al-Ikhlas. Sebab dia tengok pada turning point dan juga important part dalam akidah ini, iaitu ikhlas. Ikhlas ni tuan-tuan, sesuatu yang tulen, tidak dicemari oleh elemen-elemen perosak. Itu namanya ikhlas. Emas kena dileburkan dulu. Bila dapat yang dekat, dikorek kat tanah, diambil ke, diayak ke sebagainya, dia kena lebur dulu, baru akan dapat ketulinan. Bila dapat ketulinan, itulah originality dia. So ikhlas adalah suatu keadaan yang difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dicemari oleh elemen-elemen perosak. Itu surah Al-Ikhlas. Simple saja surah, tapi masya-Allah maksud dia sangat mendalam. Saya nak cerita satu kisah ni. Umar bin Al-Khattab ni solat maghrib diimamkan oleh seorang sahabat. Rakaat pertama sahabat ni baca surah Al-Ikhlas, surah Fatihah, lepas tu disusuli dengan surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua imam tadi dia baca surah Al-Fatihah disusuli dengan surah Al-Ikhlas. Umar dah rasa geram. Apa benda imam? Banyak lagi surah lain. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Umar kata tak jadilah, dia selembat lepas sembahyang aku nak jumpa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tu cepat-cepat Umar pergi pegang dia. Imam, tak ada surah lain kan? Banyak lagi surah lain yang kau boleh baca. Kau baca dua-dua rakaat. Dia tak kisah rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua surah lain lah. Kenapa dua-dua rakaat kau baca surah Al-Ikhlas? Imam tu baik kan, dengan Umar nak menjawab, jangan kau ajar kan. Kalau bahasa simpelnya, suka hati akulah aku imam. Tapi dia kata dengan Umar bin Al-Khattab, inni uhibbuha ya Umar. Aku suka surah ni. Aku tak kira. Aku tak puas hati. Aku nak bawa engkau jumpa Rasulullah SAW. Dia pegang jubah imam ni, dia heret sampai jumpa Rasulullah SAW. Cerita macam ni bukan sekali, banyak kali. Umar ni dia dengan Quran, dia tak boleh compromise. Dia tarik, pegang jubah imam ni, jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah kata, dia pegang jubah ni. Jubah imam depan Rasulullah. Rasulullah kata, lepaskan dia Umar. Lepaskan jubah dia. Umar pun lepaskan. Apa cerita ni? Wahai Rasulullah, aku solat maghrib dengan dia. Rakaat pertama lepas Fatihah dia baca surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua lepas Fatihah dia baca surah Al-Ikhlas. Sedangkan ada surah lain yang patut dia boleh baca.
Macam tak cukup surah dia baca duduk rakaat tu surah yang sama. Rasul tanya pada imam, Limadha fa'alta kadha wa kadha? Kenapa imam? Kenapa saudara buat demikian? Betul ke apa yang Umar cakap? Betul wahai Rasulullah. Kenapa engkau buat macam tu? Inni uhibbuha ya Rasulullah. Aku sangat suka surah ini wahai Rasulullah. Tuan-tuan tahu Rasulullah jawab apa? Hubbuka ilaiha adkhalakal jannah. Disebabkan kau sayang surah ni, kau masuk syurga. Ini perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah untuk membetulkan manusia ni kenal pada Tuhan yang satu. Membawa manusia untuk kenal Tuhan yang satu. Pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum, dengan susah payah, bukan senang. 360, ni semua bukan Tuhan. Tuhan kamu satu. Dahlah Tuhan satu, tak nampak pula. So dia akan jadi cabaran di situ. Itu yang Nabi Muhammad dicabar macam-macam. Kejap-kejap kata Nabi Muhammad ni gila. Kejap kata Nabi Muhammad ni tukang sihir. Kejap kata Nabi Muhammad ni tukang syair. Kita nak tanya senang aja. Sebenarnya apa yang kau nak tuduh Nabi Muhammad ni? Kau sendiri pun tak confirm nak tuduh apa. Kejap syair lah, kejap tukang syair lah, kejap gila lah, kejap itu. Mana satu? Dia orang sendiri tak sepakat nak tuduh apa. Seperti mana iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Surah Al-Qamar. Bila datang sekumpulan Arab Quraisy, sedang Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, bulan sedang tengah purnama penuh. Allah sebut bulan purnama ni tuan-tuan. Ada seorang penyair yang terkenal dekat Mekah ni atau di Madinah ni. Nama dia ada sebut Hassan bin Thabit, ada juga Hisan bin Thabit. Dua baris saya jumpa. Dia syair zaman jahiliyah dan juga dia syair juga di zaman dia dah masuk Islam. Orang beritahu dia, Hasan, engkau jangan dengar bicara Muhammad ni. Dia boleh terpukau, engkau boleh terpukau. Jadi kalau dilalu tempat Nabi sedang bercakap ni, sedang menyampaikan tazkirah, dia kalau tutup telinga. Nabi baca Quran dia tutup telinga. Satu hari tengok jiwa ni kan. Satu hari jiwa dia bercakap dengan diri dia, aku ini penyair yang hebat, sastrawan yang hebat. Kenapa harus aku takut dengan ayat-ayat yang Muhammad baca? Kalau betul hebat, ayuh aku nak dengar. Dia pun menyorok-nyorok dengar. Menyorok-nyorok dengar, lama-kelamaan dia dah tertawan dengan ayat Al-Quran. Ini bukan syair, ini bukan bicara biasa, dia masuk Islam. Itu yang dia buat. Ada satu hari dia duduk dengan Nabi, sebelah Nabi SAW. Bulan tengah purnama, penuh. Dia tengok bulan, dia tengok Nabi. Dia tengok bulan, tengok Nabi. Tuan-tuan nak tengok bulan cantik dekat negara Arab, tuan-tuan. Kat Malaysia ni kadang nampak, kadang tak nampak. Kadang nampak, kadang tak nampak. Dengan jerebunya, dengan awan. Yalah, saya tak. Macam-macam keadaan. Tapi kalau di negara Arab, kalau bulan purnama tu, kan dia hujan kejap aja. Yang lain semua dia kan panas, tegang, awan tegang. Tengok bulan tu Masya Allah, penuh. Nampak cantik, indah. Jadi Hasan ni tengok bulan, tengok Rasulullah. Tengok bulan, tengok Rasulullah. Dia kata, wallahi, wajah Muhammad itu lebih indah daripada bulan purnama. Itu yang dia buat syair tu. Wa ahsanu minka lam taraqattu aini. Mata ni tidak pernah melihat lebih indah daripada engkau wahai Muhammad. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Dan tidak ada seorang manusia yang seindah rupawan engkau dilahirkan mana-mana perempuan di atas permukaan bumi ini. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Engkau ni Muhammad Tuhan jadikan daripada sebarang kurang, daripada sebarang cacat celah. Package engkau ni memang luar biasa. Mubarra'an min kulli aibin, tak ada keaiban. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau diciptakan Tuhan seperti mana yang engkau mahu. Kan indah tu tuan-tuan. Indah. Jadi dia kena faham bahasa Arab baru kita akan rasa terpegun. Bila dia terjemah ni jadi tak menyusuk sangatlah.
Tapi bolehlah. Kan? Kod saya punya translation tak betul. Boleh faham kan? Tapi bila baca tu, Masya Allah kan, wa ahsanu minka lam taraqattu ainun. Mana ada mata pernah melihat seindah kau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, itu di antara yang kita nak mulakan sebagai pembuka bicara, baru mukadimah. Mukadimah dulu. Kan? Mana boleh tak ada mukadimah. Kita berhenti seketika, kita berlaluan azan, lepas tu kita sambung balik. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد.
Ya Allah Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji seperti mana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah memungkiri janji. Amin. Saya doa azan tu, ya, saya hafal masa umur 9 tahun. Masa tu nama saya Rawi lagi. Doa dengan jawapan jawab tu saya hafal sampai sekarang. Jadi bila saya baca riwayat-riwayat mengenai jawab azan ni, dia kan dekat jawab tu, Allah rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Al wasilah, perkataan al wasilah maksud kedudukan yang tinggi lagi terpuji, wal fadilah kedudukan tinggi. Dalam beberapa hadis yang sahih sebut, sesiapa yang meminta al-wasilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat alaihi syafa'ah. Dia seharusnya selayaknya mendapat syafaat. Jadi ibu ayah jangan lupa baca doa tu. Jangan lupa baca doa tu. Hafal kan? InsyaAllah. Kalau tak hafal lah tuan-tuan. Ya, Rawi boleh hafal, takkan tuan tak boleh hafal. Baik, saya kembali balik dalam membincangkan ayat tadi tu. Laqad ja'akum, so saya dah sebut ja'a ini begitu susah, banyaknya tekanan, pancaroba dan juga kesempitan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui. Min anfusikum, daripada diri kamu. Pertamanya khitab tu kepada orang Arab Quraisy, sebab Nabi Muhammad ni bukan orang lain. Bukan orang lain. Sedaga dengan Abu Sufyan. Even Abu Sufyan tu ada kaitan dengan susuan. Dan begitu juga dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Bumi Quraisy ni ataupun Mekah ni, bila kata bangsa Quraisy, majoritinya adalah keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Adalah keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kembalikan Mekah itu seperti mana ianya ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam. Min anfusikum, maksudnya pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang boleh dilihat, boleh dipegang. Sakit seperti kita, gembira seperti kita, sedih seperti kita. Bukannya Rasul itu malaikat, bukannya jin. Min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Ini penting. Baginda rasa gundah gulana, rasa susah hati, rasa tak boleh nak tidur melihat kepada apa yang manusia lakukan pada ketika itu. Azizun alaihi ma'anittum. Bila melihat orang menyembah berhala, baginda rasa sakit. Bila melihat orang Islam bergaduh sesama sendiri, baginda rasa tak selesa. So baginda rasa macam mana nak selamatkan mereka ini daripada terus berjauhan daripada ajaran yang benar. So baginda berusaha supaya mereka kembali melihat ajaran Islam ini sebagai panduan hidup yang menyelamatkan mereka di dunia dan juga di akhirat. Jadi kerisauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sebab itu Nabi Muhammad rasa susah hati. Sebab itu Nabi Muhammad duduk bersandar di Kaabah menangis. Seperti mana saya sebut kisah bila Nabi Muhammad membaca ayat daripada lisan Nabi Ibrahim dan lisan Nabi Isa alaihi wassalam. Jelas, azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris, Nabi ini sangat menjaga. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan ke atas orang beriman, Nabi Muhammad seorang yang pengampun lagi maha mengasihani. Ya, Haris, Nabi sebut, aku ni diutus, perumpamaan aku diutus
untuk selamatkan manusia adalah seperti seorang lelaki yang menghidupkan unggun api. Dihidupkan unggun api. Setelah unggun api itu hidup, datang unggas ni, serangga-serangga ni datang nak masuk dalam api tu. So Nabi Muhammad ni umpamanya orang yang lelaki yang duduk dekat unggun api dan menghalau, menjauhkan binatang serangga-serangga ni nak masuk ke dalam api. Begitulah. Tapi dalam masa yang sama ada juga yang terlepas masuk. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dengan orang beriman, Nabi Muhammad ni sangat pengasih, sangat penyayang. Kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada kisah Bilal bin Rabah. Kita ada kisah sahabat-sahabat yang lain, bagaimana mereka telah mendapat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Pergi ke kota Taif. Jangankan kata seorang mukmin, orang tak beriman pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak minta doa untuk mereka dibinasakan. Pergi ke kota Taif, apa orang kota Taif tak buat? Diherdik, dikata nista ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya orang dewasa mengajar kanak-kanak menghormati orang tua. Di kota Taif terbalik. Budak kecil itu dibekalkan batu pergi baling Nabi Muhammad. Orang tua dah kot, masa tu Nabi Muhammad dah 45 dekat 50 tahun. 50 lebih lah. Ya, pada tahun ke-9, 45 Nabi terima risalah umur 40 tahun. Add dengan 9, 49, 50 tahun. Budak-budak kecil baling batu ke arah orang yang dewasa sudah umur 50 tahun. Hormatlah sikit. Sampai luka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi doa benda supaya mereka biar kota Taif tu binasa. Tak ada kan? Malahan Nabi Muhammad berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Walaupun Nabi Muhammad tak berjaya pada ketika itu mengislamkan atau membawa Islam ke kota Taif, tapi baginda Rasulullah sempat mengislamkan seorang lelaki dari Bani Israel, dari kalangan orang Yahudi yang jaga kebun kurma. Kan luka darah sedang mengalir, Nabi duduk di kebun kurma lelaki itu, seorang lelaki yang bekerja di situ. Lelaki itu ambilkan kurma bagi Nabi, bawa, bukan kurma, anggur, minta maaf saya. Bawakan sedikit anggur, sedikit air. Masa Nabi nak makan, Nabi SAW masa nak makan, Nabi baca Bismillah. Bismillah, Nabi baca Bismillah nak makan. Dia kata, Bismillah, ini memang amalan kau. Inilah ajaran Islam, inilah aku diajar. Sebelum makan kena baca. Yang ni biasa Nabi-Nabi kami baca. Cuma Nabi-Nabi Bani Israel pun baca Bismillah agak nak makan. Itu aja, nampak betul masuk Islam. Nampak agak seorang masuk Islam. Jadi susah kan? Bil mu'minin. Kalau dekat atas orang kafir pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri peluang untuk mereka mengubah keadaan dan berdoa kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah. Kita ada satu kisah lain pula, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ketua munafikin di Madinah. Apa yang dia tak buat ke atas Nabi? Dia rancang macam-macam supaya Nabi Muhammad digagalkan dalam segala macam agenda untuk membangunkan Madinah dengan Islam. Dia bawa lagi 70 orang daripada masa peperangan Uhud. 70 orang dia bawa lagi. Dia kata, takkan kau nak berjuang dekat tengah-tengah panas ni? Masa peperangan Bani Mustalaq, masa rehat-rehat dekat kemah, dia cakap dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan munafik yang lain. Perbualan dia ni didengar oleh Abdullah bin Al-Arqam. Apa Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia ngaku ikut Nabi, tapi di belakang Nabi ditikam Nabi. Dia kata, Muhammad itu apalah sangat mulianya dia. Kencing kaldai aku tu lebih mulia daripada Muhammad. Ni kata-kata yang keluar daripada mulut Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila jumpa Nabi Muhammad dekat masjid, bila jumpa dekat pekan, dekat Madinah, Muhammad, kami beriman. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Munafik ini dusta. Satu surah itu cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Cerita mengenai Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Jahat tak jahat? Nabi tak tahu ke? Nabi tahu. Kenapa Nabi tak buat apa-apa ke atas mereka, Ustaz? Nabi tahu mereka ni jahat. Hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabah. Supaya kelak tidak ada dalam lipatan sejarah bahawa Muhammad
pernah memerangi sahabat-sahabat dia sendiri. Sebab orang tu dah beriman kan? Orang tu dah masuk Islam, orang tu mengaku Islam. Dia kan bersyahadah, datang solat di masjid, tapi dia munafik. Orang tak nampak dia punya munafik, orang akan nampak dia tu ikut Nabi Muhammad, betul tak? So supaya kelak nanti orang tak jadikan modal untuk mempertikaikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabah. Hebat sangat ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai tiba masa dia pun mati juga. Mati. Pada hari dia mati, Rasulullah berada di luar Madinah. Rasulullah berada di luar Madinah. Dengar berita kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi segera pulang ke Madinah. Bila Nabi sampai dekat Madinah, jasad Abdullah bin Ubay bin Salul sudah diusung masuk ke dalam liang lahat. Nabi sampai dekat kubur dah masuk liang lahat. Nabi sampai-sampai Nabi kata, keluarkan jasad dia. Keluarkan dia. Jadi sahabat-sahabat ikut arahan Nabi suruh keluarkan. Tiap apa keluarkanlah jasad Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah panggil Sayyidina Ali. Ali balik ke rumah, pergi ambil jubah aku. Pergi ambil abayah yang tok-tok imam dekat Mekah pakai tu kan. Okey. Pergi ambil. Sayyidina Ali pun berlari pulang ke rumah bawa abayah. Diselimutkan badan. Dibalut lagi badan Abdullah bin Ubay Salih yang sudah sedia terkapan tu, dibalutkan dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata pada Sayyidina Ali, Rasulullah kata beritahu pada sahabat, kepala dia tu letak atas riba aku. Allahu akbar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pergi dah orang tu mati. Kalau kita tak pergi dah mati dah. Elok ah. Buat serabut mata tengok. Iya, geram kan kalau kita manusia biasa kan. Ada bagi masa geram marah tu. Dah mati dah. Wah, tak apalah. Tak, Rasulullah balik. Rasulullah kata letakkan jasad dia, letakkan kepala atas riba aku. Letak atas riba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi buka mulut dia, Nabi ludah dalam mulut dia. Supaya air liur yang masuk tubuh badan dia itu akan meringankan dia azab kubur. Mana tuan-tuan nak cari bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Ada syafaatnya, ada pengampunan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat ini. Tuan-tuan, ada sepotong ayat dalam Al-Quran ini. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum anta fihim. Dia Allah Subhanahu wa taala janji tidak akan mengazab umat ini, umat Nabi Muhammad selagi mana Nabi Muhammad ada. Orang percaya, orang beriman, orang memuliakan Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, syariat Nabi dipelihara. Selagi itu Allah tidak akan mengazab umat ini, tidak akan mendatangkan bencana seperti mana bencana didatangkan ke atas umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar bahasa Arab, dipanggil nafyu sya'n. Nafyu sya'n. Allah menafikan sama sekali. So keadaan itu tidak akan berlaku. Ini di antara kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan 5 perkara. Seperti mana dalam yang disebut oleh guru kami Dr. Abdul Rahman Qahtan Ad-Duri. Dia ni ulama daripada Iraq. Dia mengajar di Jordan. Saya berguru dengan dia. Saya ambil banyak 2 subjek berkaitan dengan subjek akidah. Dia panggil Akidah Islami 1, Akidah Islami 2. Dia tulis buku dan ulang-alik ke rumah dia. Ada kelas mingguan di rumah dia pada masa tu. Dia suka mengajar pelajar Malaysia ni. Dia kata, kamu ni belajarlah, baliklah Malaysia, mengajar orang Malaysia pula. Suka. Dengan dia saya banyak berbincang. Ada satu soalan saya tanya dengan dia. Bila saya ingat-ingat balik, saya kata, nampak teruk sangat aku masa tu. Saya tanya soalan dekat dia. Saya kata, Syekhna, hatta al-an, ana ma wajadtu halawatal iman. Ma fi syu'ur halawatal iman. قرأت هذا الكتاب وقرأت هذا الكتاب وحضرت المحاضرات وجلست مع الأئمة
alladzina yudarrisuna fi madat al-aqidah adhab ila al-masjid wa usalli fihi wa aqumu layl wa aqra al-Quran hatta al-an lam ajid halawat al-iman. Mesti tuan-tuan sedang tunggu subtitle, saya tahu. Saya bagi tahu dia. Saya kata, Tuan Guru, saya dah baca dah kitab ni, saya baca kitab ni, kita akidah. Saya baca Quran, saya baca itu. Tapi sampai sekarang ni saya tak dapat rasa manis je iman. Saya tak nampak manis je iman tu kat mana. Saya lah masa tu tuan-tuan. Pada tahun ketiga, masa tu tahun 3 dekat Jordan, first degree masa tu. Dia tengok saya lama. Takut juga, takut salah tanya kan. Dia kata, ya bunai, wahai anak, yang ni semua kaedah. 1 campur 1, 2. 2 campur 2, 4. Itulah umpamanya. Buku-buku ni adalah menghimpunkan kaedah untuk membantu kamu explore, untuk cari. Tapi kalau kau nak rasa halawatul iman, kau baca Quran, kau belajar makna dia, kau belajar tafsir, kau akan dapat merasakan kehebatan. Allah akan hadir dalam hidup kau. Betul tuan-tuan. Daripada situlah yang saya mula membuat pengkhususan dalam tafsir masa first degree, master sampai PhD. Sebab saya nak lihat keluasan Al-Quran yang boleh menginsafkan saya, mendidik saya, mengasuh saya. Orang benda-benda lain semua bergaduh. Benda lain semua bergaduh. Tapi Quran, panduan Quran macam surah Al-Ikhlas. Very clear. Tak payah jauh-jauh tuan-tuan baca. Tak payah jauh-jauh tuan-tuan nak fikir. Benda simple lah. Boleh fahamkan tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. So pertama sekali, guru saya pesan, Syekh Abdul Rahman Qahtan Ad-Duri dalam kitab di Usuluddin Islami. Pertama dia kata, dalam kita mengagungkan Nabi SAW, kena belajar sirah Nabi. Kena belajar. Kena belajar. Tuan-tuan balik, cuba tuan-tuan, jujur tuan-tuan, balik tengok dekat rumah kita, ada tak buku sejarah Nabi SAW? Ensiklopedia Rasulullah SAW ada tak? Kalau tak ada, besok belilah. Dekat online pun boleh beli. Macam-macam kita beli online, takkan tak apa ni, tak terfikir. Tak apalah, tak apa. Yang sudah tu sudah. So sekarang ni, tuan-tuan ada sebuah buku yang saya nak syorkan pada tuan-tuan, Rahiqil Makhtum. Sebuah buku sejarah yang ditulis oleh seorang sarjana daripada India, Safir Rahman Mubarak Furi. Buku ini mendapat anugerah nombor 1 dalam dunia ni, dalam penulisan sejarah Nabi SAW. Kalau beli yang bahasa Arabnya dalam 200 lebih muka surat. Tapi kalau beli yang terjemahan, 500 muka surat. Tuan-tuan jangan tanya kenapa. Dia translation dengan original language dengan translation dia normal biasanya tak sama. Tuan-tuan takkan jumpa sama volume dia punya bilangan. Sebab bila terjemah tu jadi panjang. Sebab dia tak boleh direct translation. Nanti tuan-tuan tak boleh faham pula. Maka ada pun ini bermulanya ia. Jadi kan susah je tuan tak faham. Baik. Jadi Rahiqil Makhtum ini ada diterjemahkan macam Yadim ada buat terjemahan. Saya ada naskah daripada Yadim. Memang saya rasa ulasan dari sudut olahan bahasa tu menarik. Beli tuan-tuan. Nak kenal Nabi SAW. Kalau tak kita akan faham. Kita akan kenal Nabi ni, sunnah Nabi ni secara tak betul. Songsam. Betul Nabi berpoligami. Tapi Nabi start dengan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Nabi kahwin dengan Ummu Sauda, kemudian baru kahwin dengan Aisyah, kemudian baru anak Aisyah tu anak Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah kahwin dengan Aisyah ni kita kata memang betul secara hukum tak salah, tetapi Rasulullah nak ada hubungan segera dengan Abu Bakar. Nak ada hubungan segera dengan Abu Bakar sebagai bapa mertua. Dengan Umar bin Al-Khattab, bapa mertua. Yang senang tuan-tuan. Biar ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. So hebatlah. Hari ini orang memberi terjemahan mengenai poligami dengan pelbagai tafsiran. Betul lah. Ayat Quran memang ada sebut buat
wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Sebelum tu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Pangkal ayat poligami itu disebut tuqsitu, perkataan kalimah qist di hujung poligami itu, ayat poligami disebut al-adl. Al-qist wal-adl. Poligami itu diimpit dengan dua falsafah yang besar. Keadilan, kesaksamaan. Dan ayat itu turun pula adalah menempelak sikap penjaga-penjaga anak yatim yang sudah rasa ada satu perasaan nak kahwin dengan anak-anak yatim di bawah jagaan mereka. Contoh, saya bagi contoh, saya jaga anak yatim. Anak yatim tu pula ada harta. Jadi saya jaga anak yatim, jaga harta dia sekali. Bila anak yatim tu, anak yatim perempuan bila dia besar-besar, umur 15, 16 tahun, 18 tahun, cantik pula budak tu. Macam menarik pula. Aku kahwin dengan dia je lah. Harta dia aku boleh dapat. Hantaran atau mas kahwin dia aku boleh buat lebih kurang. Sebab siapa nak tanya? Sudah ada perasaan itu. Allah turunkan ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, pada anak yatim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Dia mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tak setuju. Tu pulanglah. Saya tak ada masalah kalau ada yang dalam masjid ni ada poligami itu. Nasiblah tuan-tuan. Rezeki masing-masing. Kan? Jadi orang kata pula, ustaz pandailah syarah ayat tu ustaz. Mentang-mentang ustaz tak poligami, ustaz cakap lah. Bukan itu tujuan saya. Saya nak biar orang gambarkan sunnah Nabi ni dengan neraca yang betul. Ya, pertama orang macam Abdul Karim Zaidan, seorang ulama daripada Syria. Dia tulis buku Falsafah Poligami Nabi SAW. Nabi pada ketika itu memang kena kahwin beberapa orang wanita. Pertama sekali Nabi kahwin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu lebih daripada 4 untuk memastikan ajaran Islam ini sampai kepada orang. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, ayat-ayat yang cerita mengenai isu-isu fiqah antara lelaki dan perempuan, siapa yang lebih banyak? Pak Haji tak pernah datang haid, Pak Haji mana tahu? Isu-isu haid, nifas, istihadah, mana kita tahu? Nak cerita dengan orang lelaki, adapun haid itu dia tak pernah jumpa. Tak realiti ya. Jadi perkara itu Nabi kena ajar pada perempuan. Siapa yang layak? Isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sebut, nak belajar faraid, belajar pada isteri ni. Nak belajar fiqh, belajar pada isteri ni. Nabi sebut, khudh nisfal ilmi min Humairah. Separuh ilmu agama itu belajar daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bukan, it's not just sleeping partner, brother. To develop the country, to develop the community, to develop masyarakat. Sebab orang perempuan pun minta kelas dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah banyak masa dengan orang lelaki. Kami ni orang perempuan pun nak belajar juga. Nabi pun asingkan 1 hari untuk perempuan. Nabi buat majlis. Itu pertama dakwah, ilmu. Keduanya dakwah. Bila Nabi kahwin dengan kabilah itu, kahwin dengan kabilah B, kabilah C, kabilah D, Nabi nak masuk kabilah tu, nak sampaikan dakwah, senang tak? Senang. Laluan dah terbuka dah. So Nabi punya strategi dan poligami ni lebih besar, holistik. So sebab itu nak kena faham dari sudut sunnah lah. Jangan pula tuan-tuan, kalau ada yang dah berpoligami dalam masjid ni terasa pula dengan saya kan. Tapi saya nak beritahu, yang sudah tu sudahlah. Kot ada yang ada niat. Kena betulkan balik lah. Tapi syariat masih mengharuskan untuk berpoligami, tetapi mestilah pada syarat-syarat, ketetapan yang betul. Sebab besok nak menjawab bukan senang, susah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihkan, jadi belajar sirah Nabi SAW, belajar betul-betul. For 23 years, our Prophet Nabi Muhammad SAW
explain about Al-Quran. Nabi menjelaskan kandungan Al-Quran 23 tahun. Gagal faham sirah Nabi, akan gagal faham kebanyakan Al-Quran. Sebab, tuan-tuan ingat tak, bila Rasulullah SAW wafat, Ummul Mukminin Aisyah telah didatangi oleh sekumpulan sahabat. Ingat kan hadis tu? Bila tahu seorang sekumpulan sahabat jumpa Ummul Mukminin, bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, kaifa kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak Rasulullah itu wahai Aisyah? Ummul Mukminin Aisyah jawab apa? Jawab apa? Kana khuluquhu Al-Quran. So tengok Nabi Muhammad itulah Quran yang sedang bergerak. Dalam surah Jumaat ayat kedua, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang mengutus seorang rasul dari kalangan kamu, al-ummiyin, yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Pada ketika itu majoritinya orang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Kerja dia apa? Yatlu alaihim ayati, mengenalkan mereka kepada Allah. Wa yuzakkihim, menyucikan mereka daripada karat jahiliyah. Wa yuallimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka Alkitab, iaitu Al-Quran. Yang keempat, wal hikmah, dan kebijaksanaan. From where Nabi dapat wisdom? Daripada mana wisdom tu datang? Kebijaksanaan, hikmah tu. Kalau Nabi Muhammad SAW, betul, ada ulama yang mentafsirkan kalimah hikmah itu sebagai sunnah Nabi. Betul, juga betul, sunnah Nabi. Adapun Alkitab dan hikmah itu ialah sunnah Nabi SAW. Fine, sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi itu adalah dicernakan daripada Al-Quran. Keseluruhan hidup Nabi SAW, sunnah-sunnah yang ada adalah asuhan daripada Al-Quran. May yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Tuan-tuan takkan jumpa mana-mana tempat wisdom seperti mana ada dalam Quran. Sebab itu nak jadi umat Nabi Muhammad SAW ini mesti ada wisdom. Wisdom tu nak ambil mana? Dalam Al-Quran. Sebab itu Aisyah jawab, Nabi Muhammad itu adalah Quran. Akhlak baginda adalah Quran. Sebab ada wisdom yang diasuh daripada Al-Quran. Ceramah sampai pukul 10. Alhamdulillah. Macam inilah kita nak orang Bukit Bangkota minat ilmu. Kan? So sampai pukul 10 Kita tunggulah kita nak balik. Sikit lagi tuan-tuan, dalam 5-6 minit saya berhenti. Nampak wisdom tadi. So nak lihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara komprehensif. Okay, saya rasa masjid pun ada buat kuliah-kuliah cerita mengenai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kena ada pembacaan, kena banyak dengar. Baru kita rasa, tuan-tuan bila belajar biografi ni, dia akan mengasuh kita, akan membentuk watak kita. Umar bin Al-Khattab, watak yang sangat hebat, yang sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bila melihat Umar ni masuk Islam agak lewat daripada sahabat-sahabat yang lain. Hampir tahun yang kelima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru Umar masuk Islam. Tapi Umar masuk Islam luar biasa cerita dia. Umar masuk Islam selepas dia mendengar 5 potong ayat daripada surah Toha yang dibacakan oleh adik perempuan dia di rumah. Umar dengar kebetulan, tapi 5 ayat itu telah singgah di hati Umar, meleburkan keangkuhan Umar, menjernihkan jiwa Umar. Masuk dalam keadaan garang jumpa adik dia sampai lempang, keluar daripada rumah adik dia seperti jiwa yang sudah dijinakkan. Apa yang menjinakkan Umar? 5 potong ayat daripada surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Saya yakin masa first time Umar dengar, Umar tak faham pun apa perintah dalam ayat itu. Saya yakin. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Umar tak dengar. Tak tafsiran konten belum lagi.
Tapi ayat itu didengari oleh Umar, masuk dalam jiwa Umar yang dulu hatinya sangat-sangat membenci Islam, benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir dia nak penggal leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan wahyu dia dah berubah. Pergi jumpa Nabi Muhammad SAW, masuk Islam. Mulai hari itu Umar pertahankan Islam. Itulah rentetan daripada mula, starting point Umar itu Quran. Quran masuk dalam hati dia. Sebab itu dia imam baca 2 kali surah Al-Ikhlas pun dia pergi tangkap. Dia tak boleh. Lepas Rasulullah wafat, orang yang pertama lepas Rasulullah wafat, siapa jadi khalifah? Berat tuan-tuan ni. Memang kena tuan-tuan beli buku sejarah ni, nampak kayanya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Umar ulang-alik rumah Abu Bakar. Macam inilah Abu Bakar. Saya nak cadangkan supaya Quran ni dikumpul. Abu Bakar kata, Umar, kau nak suruh aku buat benda yang Nabi tak buat? Tak boleh. Balik Umar. First try. Balik. Besok datang lagi. Dia tak give up. Datang. Maka elok kumpul lah aku rasa. Tengok semakin hari yang hafiz Quran ni pergi jihad meninggal. Takut Quran ni besok tak ada, kurang orang hafal. Mana boleh? Nabi tak suruh, Nabi tak buat. Kalau benda boleh kumpul, Nabi dah kumpul, tak ada. Tolak. Rejected. Besok Umar datang lagi, hari ketiga datang lagi. Dia tak give up, tuan-tuan. Dia tak kata, apalah kau bakar? Aku bagi cadangan, kau tak nak dengar. Kau ingat best sangat ke? Kan? Itu kita bagi cadangan kat masjid, masjid tak terima, kita terus belasah. Try lagi, kan? Pergi lagi hari berikutnya. Bakar, tak boleh ni, nampak semakin serius dah ni. Aku rasa kena kumpul lah. Abu Bakar As-Siddiq sebut, wa yukarriru hatta syarahallahu sadri. Dia ulang sampai Allah lapangkan dada aku terima cadangan Umar. Tak payah tuan-tuan. Ibnu Asakir kata ada 22 ayat dalam Quran ni Umar sebut turun. Maksudnya jiwa Umar dekat dengan Quran. Feel Umar tu luar biasa dengan Quran. Ada seorang imam tu dia baca riwayat lain, qiraat lain. Surah Furqan dia baca qiraat lain. Selesai solat dia pegang. Aku tak dengar pun Nabi baca macam ni. Kenapa kau baca lain? Tarik jubah dia jumpa Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi. Rasulullah dia baca benda yang aku tak dengar daripada kau. Rasulullah kata lepaskan dia. Baca. Dia pun baca. Riwayat lain. Sekarang kau baca wahai Umar. Umar baca. Dua-dua begitulah Allah turunkan. Lelaki itu baca, begitulah Quran diturunkan. Yang kau baca pun, begitulah Quran diturunkan. Kan dia ada qiraat, dia ada riwayat yang berbeza. Dia ada ahrufus sab'ah. Jadi semua perbincangan dalam subjek ulumul Quran. Quite complicated kalau saya nak cerita kat sini. So nak beritahu Umar sudah ada satu inspirasi, satu kekuatan, nur Al-Quran, luar biasa. Masa Rasul nak sembahyangkan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi kan, lepas Rasulullah duda dalam badan, dalam mulut dia. Rasul solatkan. Umar kata, Rasulullah tak payahlah solatkan dia. Munafik ni. Kan? Tak payahlah Rasul solatkan dia. Rasulullah kata, Umar, pergi belakang. Solat dengan aku. Tak jawab, solat. Selesai solat, turun ayat, jangan kamu solatkan munafik dan jangan berdiri atas kubur mereka. Tapi Umar tak ada pula jumpa Rasulullah. Kan aku dah cakap. Tak ada pula. Ibnu Asakir kata ada 22 ayat macam tu tuan-tuan. Sebab itu Nabi pernah sebut. Saya rasakan meremang tuan-tuan. Bila dengar hadis ni. Rasulullah sebut, wahai Umar, kalau ada seorang Rasul selepas aku, engkaulah orangnya. Kalau Tuhan takdirkan ada seorang Rasul lepas aku, engkaulah orangnya wahai Umar. Allah. Baginda telah melahirkan generasi yang luar biasa jiwa dan juga kecintaan mereka pada Rasulullah, kecintaan mereka terhadap Al-Quran.
So yang pertama, kenal Nabi, sejarah Nabi, baca. Yang keduanya, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semaksimum mungkin sunnah Nabi kita nak buat. Dia bukan sekadar berpakaian, tidak sekadar berjamak, semua sunnah, semua sunnah. Tapi sunnah yang paling besar, bagaimana kita watak-watak kita dalam mentadbir, mengurus di jalan raya, di masjid semua elok duduk bersimpuh kan. Tapi belum lagi berebut parking, nak potong line, laju kan. Jadi nak jaga lalu lintas, keharmonian, bila diberi jawatan, nak uruskan dengan baik. So semua itu meliputi. Sunnah Nabi ini tidak sekadar di masjid, tetapi dia mesti meliputi. Dia adalah tercerna dalam kehidupan kita sehingga mewujudkan watak-watak yang baik. Ada satu cerita lah, tapi dah masa nak pukul 9. Itulah siapa suruh panggil 3 tahun sekali. Semua nak cerita hari ni lah. Sebab tahun lepas tak panggil, tahun ni nak kumpulkan semua cerita hari ni. Dia kata, yalah tahun lepas nak panggil apa, PKP Ustaz. Itulah, jadi ustaz-ustaz pun jadi geram, lama tak boleh ceramah kan. Abu Yazid Al-Bastami. Cerita ni ada orang kata betul, ada orang kata penglipular. Jadi tak apa, dia sebagai cerita motivasi. Abu Yazid Al-Bastami. Abu Yazid Al-Bastami ni diriwayatkan sebagai seorang sufi. Orang alim, sufi. 24 Disember malam tu adalah Christmas tu. 24th December. Normally malam tu akan ada assembly dekat church. Jadi pada malam tersebut, dia lepas makan, lepas ibadat apa semua, dia pergi tidur. Masa dia baru nak baring tidur, mimpi. Seorang lelaki datang, beritahu dia, ya Aba Yazid, qum fadhhab ila dir, fanzur kaifa yahkumullahu bainaka wa bainahum. Wahai Abu Yazid, bangun, pergi ke gereja, lihat bagaimana Allah buat satu ketetapan antara engkau dengan mereka. Abu Yazid pun terjaga sebab mimpi orang alim adalah petunjuk daripada Allah. Bukan mimpi ibu yati ke apa benda tu. Kan? Mimpi orang alim. Dia pun bersiap-siap pergi ke gereja. Idhhab ila dir. Dir itu gereja. Dia pun masuk gereja. Tengah orang ramai, tengah tunggu khatib naik mimbar. Khatib father lah kan naik mimbar. Naik mimbar. Mimbar. Bukan tongkat. Dia pun tongkat. Tongkat. Tengok audiens. Tengok. Lan akhtubakum al-yawma ma dama bainana rajulun Muhammadi. Hari ini aku takkan berkhutbah selagi mana ada pengikut dalam ini. Orang tengok kanan, tengok kiri. Mana? Semua lebih kurang sama. Siapa dia? Siapa pengikut Muhammad? Ada orang tanya, "Ya baba, ma adrakaka rajulun Muhammadi?" Father, macam mana kau tahu ribuan manusia ni ada pengikut Muhammad? Kami tengok semua sama aje. Ma adrakaka. Apa indikator yang kau boleh identify orang itu adalah pengikut Muhammad? Dia jawab simple. Rajulun Muhammadiyun simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pengikut Muhammad, ini ayat Quran. Dzalika mathaluhum fit Taurati wal Injil. Dalam Taurat dan Injil telah diberitahu bahawa pengikut Muhammad wajah mereka ni ada nur solat, nur iman. Rajulun Muhammadiyun simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda sujud. Bani Israel disuruh sujud, tak nak sujud pun. Yahudi pun disuruh sujud, tak nak sujud. Duduk pergi angguk aja. Disuruh sujud, semua sama sujud. Kan Nabi Isa sebut, Inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kena solat. Jadi father ni bila tahu ni pengikut Muhammad ni, suruh keluar, ukhruj hada ukhruj ya hada ukhruj. Laki keluar kau, keluar. Dia halau daripada gereja. Abu Yazid kan dalam mimpi dah beri petunjuk, hatta yahkumullahu bainaka wa bainahum. Ini bukan ketetapan. Aku takkan keluar selagi mana aku tidak melihat satu ketetapan. Lan akhruja min bainikum hatta yahkumullahu baini wa bainakum. Aku takkan keluar sebelum ada satu keputusan. Okey, dia kata kalau engkau tak nak keluar, aku akan tanya engkau soalan.
Inni as'aluka as'ilatan idza ajazta an ijabatiha satakhruju min bainina qatillan mahmula. Subtitle. Tak ya. Kalau kau tak boleh jawab soalan-soalan aku ni, kau akan keluar dalam keadaan mati diusung. Hui, ayat dia power. Abu Yazid kata, silakan. Kau tanya, ma huwal awwal laysa lahu thaniyah. Apa dia satu tiada baginya dua? Abu Yazid jawab, qul huwallahu ahad. Apa dia dua tiada baginya tiga? Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Dua saja, siang dan malam, yang tiga tak ada. Begitulah dia tanya 20 soalan. Tuan-tuan nak dengar 20 soalan tu? Tak ada hal. 10.30 tuan-tuan. Sebab kalau dia cerita bahasa Arab aja, dia akan jadi 9.30 habis. Tapi bila cakap teks Arab, translate. Teks Arab, translate. Tuan-tuan minta subtitle macam-macam. Dua 20 soalan, jawab. Semua soalan habis jawab. Dengan cemerlang, gemilang, terbilang. Abu Yazid jawab, satu-satu jawab. Dia kan planted questions. So when you finish your question, you don't have any new question. You tak ada further question. Tak ada. Habis dah soalan, tak ada dah soalan baru. Apa soalan baru? Tak ada. Okey? Dah habis dah soalan. Dah habis, tak ada soalan. Kalau begitu aku nak tanya kau satu je soalan. Abu Yazid pula nak tanya. Never mind lah, you have been asked me 20 questions. Semua aku dah jawab. Sekarang, may I ask you one question? Only one question. Father kata, tanyalah. Simple soalan dia. Ya baba, ma huwa miftahul jannah? Father, apa dia kunci syurga? Kunci syurga? Tak boleh jawab. Dia bukan tak boleh jawab, dia tak nak jawab. Dia diam. Tengok kanan, tengok kiri, tengok. Yalah, tengok WhatsApp. Nak kata tengok WhatsApp, masa tu handphone tak ada. Tengok. Tak nak jawab. Jadi audience ni jadi kebingungan. Soalan-soalan dia tanya oleh father, dia dah jawab. Sekarang dia tanya satu soalan, father tak nak jawab. Ajib ya baba, limadha anta sakit? Kenapa diam baba? Jawab. Dia berdesak. Father kata, wallahi inni a'lamul ijabata walakinni akhafu man ladhi yajri ba'dahu. Kata, demi Tuhan aku tahu jawapan. Aku bukan tak nak jawab, aku tahu jawapan. Tapi kalau aku jawab, takut sesuatu akan berlaku selepas itu. Ai lagi suspend. Oh, audiens kata, jangan takut, kami ramai. La takhaf ya baba, nahnu wara'ak. Jangan takut, father jawab, kami di belakang kau. Father jawab, miftahul jannati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu gereja mengucap masuk Islam. Satu gereja mengucap masuk Islam. Hantar seorang saja tuan-tuan. Pengikut, namanya pengikut Muhammad. Campak dia. Dia boleh ubah. Dia boleh bawa. Dia kena bersedia. Kena ada wisdom. So yang keduanya, belajar sunnah Nabi, hayati sunnah Nabi. Yang ketiga, perbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dah berselawat dan saya yakin kita juga akan terus berselawat sebanyak mungkin kita boleh selawat. Selawat ini mengundang keampunan Allah, selawat ini mengundang keberkatan kehidupan, selawat ini akan membawa kemurahan rezeki, selawat ini akan menghilangkan gundah gulana. Jadi selawat ini ada 1001 rahsia kelebihan fadilatnya tuan-tuan. Hendaklah kita banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang keempat ialah tidak memperkecilkan mana-mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak tahu, kita jangan komen. Kalau tak tahu, baik kita tanya orang yang alim, orang yang berpengetahuan dalam bidang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau ada di antara kita yang bercakap perkara yang kita tidak tahu sehingga menyinggung perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang menyinggung perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, sebelum ni saya pernah tegur masyarakat kita, bila pergi Madinah ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak payah mengintai bilik Nabi. Dan masa nak pergi ziarah tu tak payahlah bawa selipar yang 5 rial tu. Kepit kat ketiak bawa. Kan? Kita boleh bawa jumpa menteri bawa selipar. Bukan selipar kepit.
Apa tu Cik? Selipar. Kasut. Kenapa? Mahal ni. Kau tinggal kat pejabat YB kan hilang macam mana? Kan? Berani. Kita dah adab kan? Saya rasa sangat terganggu. Bila saya tengok orang kita pergi ziarah makam Nabi bawa selipar lepas tu mengintai. Sampai kat situ dengan hati yang tenang, dengan hati yang jernih, beri selawat, salam langkat, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Imam Baihaqi ada satu hadis yang beliau riwayatkan, beliau sebut Allah hantar malaikat bertebar atas permukaan bumi ini untuk kutip selawat. Siapa-siapa yang selawat itu akan malaikat akan kutip jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, hari ini si fulan daripada Bukit Mahkota berselawat ke atas engkau. Besok orang yang sama, lusa bertahun-tahun nama orang ini didendangkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang banyak selawat. Agak-agak tuan-tuan Nabi kenal tak tuan-tuan dekat akhirat kelak? Kalau saya lah duduk dekat Bandar Seri Putra daripada Bukit Mahkota, tuan-tuan selalu hantar pisang tanduk, pisang emas, pisang. Siapa hantar? Pengurusi masjid. Siapa hantar? Pengurusi masjid. Lama kelamaan saya kata, siapa pengurusi masjid ni? Saya nak jumpa lah. Sangat mulia, dia sangat ingat saya. Akan jadi macam tu. Lebih daripada itu Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, sampaikan sunnah Nabi kepada orang lain supaya kita dapat lagi memaksimumkan penghayatan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan demikian bertambahlah kasih kita pada Nabi. Janganlah hendaknya Nabi jauh daripada kehidupan kita, tuan-tuan. Saya kira cukup sekadar itu. Saya mula ceramah tadi 7.40, sekarang sudah pukul 9. 9:01 minit, 9:02 minit. Sejam 20 minit saya berceramah. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikannya. Segala yang baik itu daripada Allah, segala yang kurang adalah kelemahan saya. Sesudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Bukit Mahkota ini, ya Allah, kami mohon kehadrat-Mu, ya Allah, dengan menadah kedua tangan kami dengan rasa tawaduk dan juga rasa hina diri, ya Allah. Apalah kiranya Kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkan dosa anak isteri kami, ya Allah. Ampunkan dosa jiran tetangga kami, ya Allah. Ampunkan dosa sanak saudara kami, ya Allah. Sahabat andai kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, janganlah Kau palingkan wajah-Mu daripada kami, ya Allah. Kepada siapa lagi harus kami bergantung? Kepada siapa lagi harus kami mengadu kalau bukan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau angkatlah segera penyakit COVID-19 daripada permukaan bumi ini, ya Allah. Bagi mereka yang positif, Kau berilah kesembuhan. Bagi mereka yang telah meninggal kerana COVID dan juga penyakit-penyakit lain, Kau ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Kau lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Kau jadikanlah mereka orang yang beruntung dengan adanya alam barzakh yang dihiasi dan juga disinari, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau jadikanlah kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cintakan baginda, ikut ajaran baginda. Mudah-mudahan dengan demikian dapat kami bertemu menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Diizinkan kami minum daripada telaga baginda dan beriringan dengan baginda, berjalan dengan baginda sehingga kami dapat melepasi titian sirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau janganlah palingkan kami daripada beroleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.